Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, cubalah baca sebaris syair, yakni nak membuktikan bahawasanya dunia ni bukanlah tujuan dan matlamat di dalam kehidupan kita, tetapi hanya sebagai tempat lalu ataupun tempat mencari bekal, kerana di sana ada matlamat kita yang hakiki, iaitu balik ke kampung asal kita, syurga, tempat dari mana kita datang. Cuba baca sebaris syair Melayu. Syair ni maksudnya perkataan-perkataan yang digubah mempunyai rangkap-rangkap atau bait yang tertentu. Di kalam ni ada dua, kalam syair dan kalam nasar. Kalam nasar tu kalam biasalah. Kalam syair dia biasanya mempunyai rangkap-rangkap, dapat dikenali. Belakang dia kadang-kadang sama. Kalau mim belakang mim juga. Kalau alif tu syair. Syair Melayu, orang yang membacakan syair dipanggil syair. Orang yang membacakan syair. Syair benar ke dalam agama? Dibenarkan apabila maksudnya dan perkataannya adalah baik. Rumah besar kampung luas ada ia, itu akhir tinggal juga akan dia. Syair ni orang petani ni, syair orang petani, tapi popular dah pak kita tanah Jawi ni. Orang-orang tua dulu lah, dia pandai lah syair-syair, baca nazam, baca marhaban. Orang model ni belum beruntut je lah, tak ada syair tau. Rumah besar kampung luas ada ia, iaitu kita boleh rumah besar kampung luas, itu akhir tinggal juga akan dia. Akhirnya tinggal belaka. Maknanya kalau rumah besar kita tinggal dah, kalau rumah kecil tinggal kau. Lebih pada tinggal. Kampung hebatlah kampung. Bukan saja duduk dalam kampung, jadi ketua kampung tinggal juga. Bila tu akhir? Akhir mana? Akhir umur. Dah bila mati? Mana ketahu siapa masa mati? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai ajal kehidupan seseorang, maka tiada boleh dilambat atau cepat walau satu saat yang sedikit. Ajal ni bukan mati, ajal lain, ajal tempoh. Habis ajal datang maut, dia automatik, tak manual. Ajal ni kulit pisang, maut isi pisang. Bila koyak kulit, isi selalu. Dia tak ada tunggu dulu kayak gitu beg isi. Tak ada, koyak kulit pisang tu beg isi selalu. Habis ajal, mari mati. Ajalun tempoh. Tempoh mana? Tempoh hidup tu ajal. Dah mati, habis tempoh. Dah buat apa mati? Malaikat Israel cabut nyawa. Dan siapa yang memati? Malaikat Allah, bukan malaikat. Dah tugas malaikat. Tugas malaikat mencabut roh. Bila cabut roh, Allah mematikan. Kerana yang boleh memati menghidup satu je, Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak boleh. Tugas dia bukan mematikan. Tugas dia cabut nyawa, cabut roh. Bila cabut nyawa, Allah mematikan. Macam kita, api lah, bukan tugas dia menghanguskan. Kita Allah ketah di api, kita tukar Allah. Allah yang menghanguskan. Kalau Tuhan tak mau mengangus, tak cakap nak Allah, tak angus. Dia gitu. Itu ajar. Dah bila mati, malaikat yang jaga bahagian jabatan mati tahu lah kita. Dah buat baik ke dia, mana kita boleh buat baik ke malaikat?
tak layak. La ya'sunallah fima amarahum, mereka tidak derhaka kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka, termasuk malakul maut. Oh, kalau kita boleh upah boleh rasuah malakul maut, daklah kaya. Nak W30,000 nak AA Israel nak 30 pun ni menganjak boleh 20 tahun lagi. Aku nak disco dulu. Kata orang kaya. Dah orang miskin tak piti. Mati dia dah tak ada kira. Bukan manusia, malaikat. Siapa masa harta banyak, rumah besar-besar, kapung hebat-hebat, tinggal juga akhir dia. Dah salah rumah besar, dah salah nak kabur tinggal kat gini. Bukan kabur salah, tinggal. Bila kita faham, kita akan tinggal belaka, tak apa. Nak ambil rumah besar, kereta besar pun nak uti. Bila dah uti, rumah kecil pun tak jadi apa. Dah uti, nak uti ni turun para rasul. Nak sebagai mubasyira wa nazira, sebagai yang membawa berita gembira dan sebagai membawa amarah. Hak lepas-lepas tu, hak rumah hebat-hebat tu, takut tengok rumah tak. Mana tuang? Tuang tak lah. Dah tuang faham ni besar rumah ni, tuang duduk rumah kecil pula. Nampak? Duduk ramai-ramai. Masa hidup atas dunia dia boleh pilih nak duduk kat mana-mana. Tak mau duduk dengan orang miskin. Nak duduk golongan kaya je. Mati ada. Duduk biar tu, bawah pokok, biar pagar. Nak kubur tu rumah besar. Kalau rumah besar berkat lain. Rumah besar panggil orang naik tak rumah, makan minum, jamu orang miskin, buat kuliah tazkirah di rumah. Tu tak apa tu. Ada dalam Terengganu beberapa buah rumah besar lah, rumah hebat. Tarah banglo lah, tarah ratus ribu, penuh orang kuliah. Dipanggil orang kampung pergi makan apa semua. Berkat tu. Tapi dah ramai. Hak ramainya berkarat. Tak berkat. Hebat. Nak naik rumah baru kan? Rumah baru kalau naik takkan perabot lama. Nak, takkan nak ambil gobok-gobok ikan masin hak lama rayap repan nak naik rumah baru. Jadi nak kipas hak pakai ada rambu kat tali. Bawah kipas tu ada lapu pula pak tim musim ni. Nak molek pada rumah perang. Tak salah. Tapi bila rumah baru naik barang baru lah. Nak siap rumah baru mesti naik perabot baru. Usung lah. Pagi usung robok baru. Nak orang miskin terliur tengok macam robok baru pula. Tengah hari awak naik TV baru 59 inci 28,000. Nak plasma, hemoglobin. Nak nah lusa awak naik benda pula. Apa benda ni, sofa nak buh punggung 2 tir 43,000, made in Italy. Harga jangan tanya. Nak batu awak naik peti sejuk 4 pintu, boleh main tun nusuk duduk dalam tu. Memang seronok rumah baru. Usung hak mau awak naik. Nah, lepas bank lori, pas lori bank, pas bank lori mari kata barang. Usung sok mau naik sok mau. Minggu depan usung wak turun tuan rumah. Faham tak? Bang di sakit jantung. Ada. Lah kali tuan rumah wak usung wak turun tu. Betul tak? Turun. Turun tuan rumah ada apa-apa dah. Menolong dalam kanda. Cakap dalam kanda tu. Ingat duk saja. Cakap apa? Nak khabar dah itu tak? Banyak cakap dalam kanda. Waktu kita kena buat jalan derah-derah, takut ngosek. Nabi SAW kata, "Idza wudi'at al-janazatu ala aqabikum." Apabila diletakkan akan keranda di atas tengkok-tengkok kamu, fa in kanat salihatan, kalau mayat itu mayat orang soleh, qalat, Nabi kata dia akan bercakap. Mayat cakap. Dia kata gua ni, qaddimuni, cepatkan perjalanan kamu, cepat jalan. Mayat cakap. Dah dengar bang? Mun telinga bekak. Mana dengar? Dah ni dengar dah ni.
hadis khabar. Asal kita tak dengar belaka. Nabi cerita, kita yakin. Nah, Rasulullah khabar. Kan faklah khabar. Rasulullah. Dia kata, qaddimuni, qaddimuni. Bunyi berudu rapaklah kanda. Derah sikit jalan, derah. Aku beci dah tengok dunia ni penuh dengan penipuan. Nah, molek-molek rakyat duduk atas darat, rembah dalam lautan biru. Nah, katanya dah luka tengok. Nah, tapi itu tambahlah. Nah. Fa in kanat ghairu zalik, maka jikalau mayat itu tidak demikian, iaitu tidak soleh, qala, dia akan kata, ya wailata. Ngapa? Aina ila aina tazhabu bi. Berat nana dah aku hari ni. Ke mana kamu nak bawa aku pergi? Mayat kata. Tak daripada kita bikul depan tangga rumah sampai kubur, bersimpang kali langkan dia. Siapa cerita? Nabi cerita. Bila Nabi cerita, kita terima. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang dibawa datang pada kamu, termasuk cerita-cerita tentang alam ghaib ni, fakhuzu, maka wajib kau terima. Percaya? Nah, rupanya cakap mayat dalam kanda. Nah, kaki dak semayang berkeduk rapok dalam tu. Nah, pun dah jalan dah aku ni, jasa bagi aku buai balik mula weh, tak dengar kita. Siapa kata tak dengar? Memang tak dengar. Yasma'u sautaha kullu syai'in. Mendengar suara tempikan mayat di dalam keranda, segala-galanya dengar. Illa sekolah, melainkan jin dan manusia. Manusia tak dengar. Mukallaf hak jenis akilun baligh, hak wajib hukum syarak taklif, tak dengar. Kullu syai' semua dengar. Lalu kat ayang dengar. Ayang dengar orang cakap dalam kanda. Lalu kat kucing dengar. Sebab Nabi kata yasma'u sautaha kullu syai'. Mendengar suara bunyi mayat berkata-kata dalam kanda, kullu syai'. Kullu ni fa'il bagi yasma'. Oleh tiap-tiap suatu. Itik dengar, cicak dengar, karung dengar, anjing dengar, pelawahong dengar, burung titik dengar, habis dengar. Melainkan manusia tak dengar. Walau sami'a la sa'iqa atau kama qala. Kalau manusia boleh dengar mayat belebeh dalam kanda, la sa'iqa, nescaya pasang, Nabi kata. Nah. Rahmat Allah kasih kepada kita, Tuhan tak boleh dengar. Kalau boleh dengar, tak ada orang nak atur kubur. Kita nak atur kubur, berdu rapak oi bunyi, oi kita ni oi. Lepas biratu ya pelabau bombau. Malah layang aku main kembang tekok-tekok. Nah, bersimpang kali memang kita nak atur kubur. Teruk birah pasal dahulu je. Siapa kata bunyi, oi nak kita ni. Oh, bau lepas. Tambah-tambah biratu kan dia. Tak apa kubur. Nah, dah kita pula pasang. Jadi gitulah. Rumah besar tinggal. Wak pergi dia, awak dak pergi slow-slow. Awak dak pergi slow-slow, raung pusing rumah 7 keliling. Nah, tengok dapur kali las kopek. Nak tengok kereta tak ada. Turun enggak, zoom jalan lalu. 16 km sejam. Nah, bawa mayat sunat berjalan cepat-cepat. Pasal apa sunat jalan cepat awak turun mayat? Nabi kata, kerana kalau mayat itu orang baik, lebih cepat kita hantar ke tempat molek. Tempat molek ni hantar segera. Barang baik orang tak tangguh. Nah, barang molek orang tak tangguh. Makanan panas-panas orang makan orang tak tangguh, lusa makan lalu. Kalau mayat yang tidak molek, orang dah usung lama-lama. Buat usuk kohong. Mana gitu. Nah, kalau mayat molek, derah tu kerana nak atur cepat molek. Lebih baik cepat. Kalau mayat hok tak pakai rawat, mayat hok set bakar surat. Nampak? Orang tepek rambut tu guru di tiang batanya dia tukar siek. Nak. Orang duk ceramah, dia potong wayar api gelak guguk mak sabu. Tak. Nah. Patut dia kerak api kat orang nyanyi. Golongan ni
Sama macam bakar lah. Bila kita usung, jangan jalan slow-slow. Nah, tengok raja-raja bawa bakar ayam mampu bomoh, perut-perut tu ni mengulak ni. Ada orang jalan melenggang. Mana tu tahu bakar ayam. Ada jalan laju tu. Dah siapa di tas siapa? Biung. Jangan podok. Ada bawa slow barang uduh. Banyak gitu kau buat derah. Siapa dinung kalau kata molek dah liang bawa kembah lalu. Nah, kamu nyek sendar dua ti dengan sak sabar. Nah, takut membawa malang ngosek. Tinggal belaka. Istana besar tinggal. Korung. Tokoh korporat, tokoh yang paling berjaya dalam bab kupu harta. Tan Sri Korung tinggal tu. Saddam Hussein berapa istana ada? Tinggal ke? Tinggal ke? Kampung kita tengok rumah hebat-hebat tak ada dah tuan. Tuan duduk laruk. Main dengan kok kerangguk tak ni. Capur dengan budak ngisak seorang dua, tidur tak kubur. Gitulah temang dia. Tu cerita. Rumah besar. Sebab tu Nabi rumah tak besar. Rumah ikut keperluan. Jangan mewah sangat dalam rumah. Tengoklah mana-mana sahabat Sayyidina Umar rumah cek, Nabi rumah cek. Orang tanya Siti Aisyah, mana keadaan rumah? 4 orang telu, 5 tak telu. Rumah Rasulullah 4 orang yang boleh masuk. Mari yang kelima duduk luar, cakap luar. Dah selimut kan ni, selimut Nabi Siti Aisyah kata kalau tutup kepala kaki terbuang, tutup kaki kepala nampak bahan nyamuk, tak cukup. Dah gua ni Nabi kenderaan molek, kuda hebat-hebat kenderaan, bukan masalah zuhud. Kalau zuhud kenderaan Allah perang Nabi. Nabi zuhud cari kedah nak mampu perang. Bukan kenderaan tak masuk. Sebab tu tengok ulama-ulama kita kenderaan mereka hebat-hebat. Tapi rumah cek-cek. Dia masalah dunia ni bukan kenderaan. Tu untuk alat perang. Tu alat perang. Alat perang Nabi yang terbaik, kuda terbaik. Kalau unta yang terbaik. Pasal tu masalah perjalanan. Rumah dia. Lalu kira zuhud. Dia kata zuhud dah pergi Mekah, dah naik terbang. Zuhud dah naik kapal layar. Siapa mana-mana bang di Pulayu tergelang senyap. Perjalanan lain. Alat perjuangan tu lain tu. Rumah. Tak tengok di kenderaan, tengok rumah. Baik, pekerjaan yang sebenar-benar dikerjakan di dalam negeri ini. Dah kita tahu dah negeri ini negeri dunia, negeri sementara, dan awak benda negeri ini. Orang-orang yang bodoh-bodoh kira lah. Sebab tidak reti buku-buku agama Islam. Orang yang tak reti agama, kiraan bahan bodoh mu. Itu orang bodoh kira. Bukan kita kata ni dia je dalam kitab. Ada belaka tak? Waw dal alif. Bodoh orang tani. Dia tak bodoh gitu. Orang bodoh. Dia kata. Bodoh kan ni bodoh kira cara bodoh. Bukan bodoh ala kampung tu, dengar tu bukan. Orang cerdik tapi kira cara bodoh. Pasal apa? Pasal tak erti buku-buku agama Islam. Bukan buku tulis tokoh-tokoh hukum. Tu buku orang ni. Tak erti hukum-hukum agama, tak cara buat agama. Dan tidak mesra di hatinya. Tak masuk agama di hati orang ramai ni. Kita nak mesra agama dalam hati. Dan agama duduk dalam hati gilah nak jadi gajah rimau pun. Mu nak jadi arkitek, mu nak jadi esko, mu nak jadi menteri, mu nak jadi doktor, agama duduk dalam hati. Tak mesra agama di hati hinggalah kata pekerjaan negeri ini ialah masing-masing berlomba cari jalan kehidupan, pelera diri dan anak bini. Tu orang bodoh dia panggil. Orang bodoh. Dia ingat dunia ni tempat berlomba cari. Tu yang mu patih aku patih. Mu lobby ni, mu lobby tak kena undang banyak sama.
Nak sama sendiri bala, berebut harta, berebut saka, macam-macam jenis berebut borang. Nak ke pitinya. Dia ingat sudah gini. Nak. Mu kata aku bahan banyak, mu kata, "Hei, anakmu bahan banyak lagi." Dak, anakmu bahan banyak. Di belawang pula 2 ekor. Nak, kita tukar baca surat khabar. Nampak? Lepas tu sarah pula kita kopi. Nah, ni untung belaka. Orang jual potong, jual surat khabar potong, jual roti canai potong. Nah, dia balas 2 orang. Ni kata anak ni bahan banyak, 8 juta. Hei, anakmu 3 bilion. Di belawang. Nah, lepas tu berhenti naik orang lain pula. Bahan pula 18 bilion. Kita 20 ya je. Suka sangat boleh 20 ya. Tiung biti. Dia KKW 20. What? Bunyi tiung biti. Suka sangat 20 ya. Supaya mudah makan pakai. Nak mudah makan pakai. Dah benda beza dengan orang kafir. Dengan Hindu tangan bulu macam beruk. Dengan apek tarik mata tepek. Dah benda beza. Dia nak cari makan pakai kau. Nak senang anak bini kau. Agama tak ada tepi. Dah kita gitu kau. Nak senang anak bini. Nak comel rumah tangga. Agama tak ada. Tak cara. Tak ada beza. Melayu-layu. Mudah lupa. Lupa benda. Lupa dengan budi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari mudah makan pakai je. Kalau halal, alhamdulillah. Dah orang tak kau. Jalan tipu macam-macam pasal nipu ni. Macam-macam jenis nipu. Nipu canggih ni. Dalam TV tipu, dalam surat khabar tipu. Pasal kita ni memang jenis berahi benda-benda tipu. Benda-benda hak, benda sebenar orang Melayu tak berahi. Dalil tengok Al-Quran. Start daripada surah Fatihah 114 surah sampai kepada surah Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Tidak ada satu cerita pun hak tipu. Tak ada satu cerita pun hak Tuhan reka. Tak ada satu cerita pun hak nawak. Dah orang berahi tak? Tak berahi. Pasal apa? Pasal betul belaka. Dia amal tipu tak dia amal? Dia amal tipu ya. Cerita filem. Bila habis dia amal, dia kata cerita ini tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Semuanya adalah rekaan semata-mata. Orang berahi tak tengok? Berahi. Maknanya rekaan tu bahasa luar. Kalau bahasa Terengganu, semuanya kena lebam belaka. Ke dah sama? Sama tak? Sama tak? Semuanya rekaan semata-mata. Dengan semuanya kena lebam belaka. Sama je. Tapi tak buah ayat tu. Marah orang. Dia buat sedap ke? Rekaan semata-mata. Makna tipu je cerita. Pelakon nangis. Dia suruh koyak bawang tu. Lepas tu nangis. Kita kot nangis juga. Kita tengok nangis. Tok nangis tengok cerita. Mak nangis. Anak saya kira lah ni. Bekuk batal muka. Aero mapu. Lanyat dia kata giling. Dah bodoh cerita. Bodoh. Gitu je lah. Bodoh lah. Dah Quran semua cerita betul. Ashabul Kahfi, Zulkarnain, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Yusuf kena je. Cerita betul lah ke? Tak mau dengar. Mana bodoh? Hak betul tak mau dengar. Hak nawak nak tengok. Bodoh tu. Bila kita bodoh mau, hak cerdik makan kita. Dia makan kita. Dia kata projek ini adalah projek gini. Kita pun bagus. Bagus dia pitih kita. Pitih kita belaka. Hak patut bagi ke kita dengan adil. Kalau 1000 seorang belaka. Pitih kita. Dia ambil pitih kita, diwi balik 10 ya. Kita kata baik. Bengong orang Melayu ni. Orang curi naik tamu kita malam cokeh pintu, dia bahang 1000. Esok dia mari dengar kita naik rumah orang curi orang, pencuri tu sendiri mari. Dah dengar naik orang tak semalam rumah. Hilang 1000 biarlah, ambil biar 10 ya. Dia pulang balik 10 ya, kita baik bapak ni. Faham tu? Ke tak faham lagi? Jadi bodoh sok mau. Faham tu? Duit kita orang ambil,
1,000 we pulang balik Seria, kita kata baik. Mana 999 lagi hak kita belaka kan? Bukan duit dia buat projek, buat apa, duit kita. Dan dia benda dia wakil bagi kita. Kita yang latih dah, kita besar dia. Kita tukar latih dia, kita takut dia pula. Mana gitu? Pergi kuda ke apa? Supaya mudah makan pakai, nak makan pakai je. Tengok ah. Kerja nak makan pakai, tengok kehidupan masyarakat sekarang, dia ajar, dia buat drama, buat cerita. Tak, yang berjaya bukan ni kaki mari surau masjid. Yang berjaya tahu kereta besar, rumah besar, ada syarikat besar. Dia buat inilah anak yang berjaya. Dalam kepala otak mak bapak kita masuk gitu lah. Inilah anak berjaya. Inilah anak berjaya. Nak, biar tak kena jejak sejadah pun, biar tak kena kitab pun. Nak, asal bergaji besar, anak yang berjaya. Dan jenah serba-serbi. Jenah memang jenah ha. Dak jenah apa-apa. Dak cakap nak besar jalan raya dak muak cari harta. Hak nu tang kata baru, hak ni tang pasir mah, hak ni tang barang, hak nu tang kedung. Mesti ketang kali. Nak cari ke harta. Dak tahu siang, dak tahu malam. Nak kecoh kali. Hak kapal terbang, kapal laut, hak bah naik bah, hak lari saja. Semua cari harta belaka. Dalam kita cari harta di rumah kita pula rabak cari harta juga. Bapak curi naik, bapak cari harta lah ke? Tuan rumah tak ada. Tuan rumah cari harta kau. Dah harta dia, orang lain pula mari cari. Main musik tang itu ke? Point dia cari harta. Siapa jenah. Lelah. Lelah kita. Lelah. Bila tua barulah mari kesedaran. Tak macam mana tak boleh di masjid lah pula. Pergi main surau pula. Baru nak mari. Kokang. Nak wallet. Gelacah depan surau. Nyembang pada dalam lokang. Dah tua dah gerak dah. Baru nak mari. Nak betul tajwid dah dia dah. Tinggal 2 putung gigi. Nah, alik kanan seputung lagi bola kocek. Tajwid kepala otak apa lagi. Nak cari makan. Habis. Tak boleh dak dang baca Quran, dak dang reti apa, dak dang kenal sifat Tuhan, dak dang kenal halal haram, habis gitu. Siapa masa? Usung. Nah. Esok dengar khabar lah, kau kata. Tahu dah. Tahu apa? Abayi. Mati dah semalam. Nah, gitu lah. Mati bila? Pukul 10 malam. Makan nasi. Ambo, palahu boleh ada. Memanglah pada palahu mati pukul 10. Balik kira. Tak, mati ya. Lepas tu, mari anda buat bolok. Berapa orang naik kat banyak? Pergi kat banyak. Allahumma fillahu warhamhu. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jannah. Tak apa kau. Nah, pasal apa? Pasal kita ni set tak tahu kala. Tak ada kita. Pergi kat orang mati, tak ada faedah. Berapa orang minta tanya tuan rumah, kat mana jenazah letak? Nak pergi tengok, nak baca doa sepatah. Dah. Hak mudah tu, hak sembahyang payah lagi. Ada gitu kan. Oh, saya godong jangan. Saya godong. Nak ramai masih segor. Bayar mati ada. Suruh ke orang suruh orang masjid. Kalau banner rumah molek tak dang duduk lama, tak dang. Banner 30 tahun cari piti. Duduk 3 minggu, 3 tahun mati gerah kita. Bak cari makan ke darah dia tadak tua. Dia tadak tua. Dia tak ada tua. Kalau bak cari makan, bak cari pakar, bak nak cari kelebihan, dia tak ada tua. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asy-syaikhu syabun fi talabid dunya." Orang tua dia tetap muda di dalam bak cari harta benda dunia. Walau irtarfat tarkuatah min kibar. Sekalipun telah berlipat 2 tulang dadanya kerana terlampau tua. Nabi kata kalau nak bak cari harta, orang muda dia, orang tua dia menjadi muda.
Tetap muda kalau bab cari piti. Siapa tubik berlipat 2 tulang dada ni, tulang tokeng ni tubik tau. Mana tuanya. Oh, dalam bab harta tak ada excuse. Tak ada uzur lah. Nak. Jangan main harta. Kalau bab buat ibadat, tak ada orang muda lah. Dah mana ni orang tua ni. Orang nak start aku mengajar Quran pula ni, betul tajwid ni, masjid ni, gua kira ni. Ayah Haji kata pulang orang muda-muda lah. Kita ni tak gerak dah. Nah, kalau bab agama pulang orang muda-muda. Bab dunia orang tua menjadi muda. Nah, tengok orang tua-tua tu, sayang kata. Gerang ni tinggi sejekai, gerang tanah. Nak seriai pergi masjid hari Jumaat. Dia tu tak berapa hari lagi nak hidup bang tanah tapi oleh kerana sayang berlalu kedeku. Ni molek orang mari baca Yasin dah agak dah nampak mepeh dah, mata celek etek buka etek. Panggil 2-3 orang baca Yasin. Nak dah agak surat air 2-3 titik bola mulut ni di luar. Nak lalah celek mata. Oh, celek dah ni sikit ni. Nah, orang pun berhenti Yasin. Tengok, oh nampak segar sikit dah, celek mata. Kau nak mampu kata kan ni? Sewa rumah Bukit Bayung ambil lagi. Tak, bingung orang. Kira nak sewa rumah saja. Ni yang kata, pasal masa segar kita duduk latih sangat dengan harta benda, maka masa nak mati hak itulah duduk mari depan mata. Na'udzubillah. Nak, dia atas latihan. Dan tinggi pangkat dunia. Orang nak tinggi pangkat dunia. Batulah pakat tak salah, tapi tengok kalau pakat ni jadi punah aku tak usah terima pakat. Pakat molek, pakat tinggi, kita boleh piti banyak kita boleh buat kebajikan banyak. Tapi kalau kita rasa berat menanam kita, usah terimalah. Hidup kita ni ada sekarang ni nak kucak kacil tau. Dak dang nak capai dah dah. Dak dang sibuk dah. Dak kau besar, kau tinggi, kau banyak, kau sibuk. Kalau kita ada sebuah bank, nah, kita buat akak budak sekolah, boleh lah cukup makan. Kat 2,000 juga sebulan cukup makan lah. Mewah tak? Nah, kita beli stay pergi bank lega. Boleh stay pergi bank lega. Nah, tapi dua stay bank lebih sibuk pada stay bank. Suti bank dak dah pergi semayang jemaah. Katakanlah. Nah, dah kalau buat besar lagi, buat pinjaman 6 juta beli 45 buah bank. Memang negak terus tamu. Negak terus bawah bank. Buat apa? Ni orang bank mari cari piti. Jadi sibuk banyak dah kalau sebuah dak dah dah. Cari tak usah kata hak agama. Kena molek. Anak tak dah nak cari pitih ni pasal tak dah nak dukung anak. Tak dah nak dukung anak. Tengok, mari tengok anak duduk ambil air. Tota orang mari tubik. Malah sekarang balik tengok stol, tak dah nak pegang anak, ada mak tengah dukung. Tak dah. Nak mana cari makan. Dah boleh banyak. Baiklah Tuhan biar kita 40,000 sebulan. Nak makan serupa gak dengan 400 riyal sebulan. Sepinggang nyang. Kalau kita boleh 4,000 sebulan, kalau sekali kita makan 20 kilo kah, boleh tahan kira. Tak? Seekor kubah bagi 2. Ada. Berapa ni? Banyak orang makan ni. Sebelah apa kubah? 40,000 gaji aku bawah. Biar padang. Tak? Dah. Minum air segelas besar. Tak habis dah. Dah sama dengan orang. Pak tak ada piti. Segelas nyang. Segelas hilang dah harga. Jalan pun kaki 2 kau. Bukan orang boleh 4 juta beli jalan tu bik kaki lapang, kaki 2 juga. Pak nyadaknya kaki 2 kau. Nah. Dan menopang orang-orang lain, demikianlah juga mendidikkan anak cucu kepada demikian itulah. Dia kata. Bila dia nampak bahawasanya dunia ni kita kena rebut habis-habisi, kalau boleh banyak, hebatlah kita. Turun pula ilmu ni ke anak cucu. Pesan ke anak cucu pula, suruh kejar harta benda dunia. Pesan ke anak pula, nak bangga kalau anak tu jadi hebat belaka. Bangga. Hebat.
Yang Allah sebut dalam Quran, wa tafakhurum bainakum, dan berbangga-bangga di antara kamu. Bangga lah. Nak. Dengan belanja nikah bangga. Nak, dalam kampung ni kita hebat kali bang. Anak kita 12,000 belanja. Tak ada lagi lah kampung. Nak, hak abi-abi tinggi 4,000 baru ni. Anak JKK. Tidak disebut JKK, dia suka. Jadi bangga juga hak kita berat nandang tadi. Nah, akhirnya kepala otak kita jadi gelap gambar. Gelap mana? Gelap benda-benda akhirat. Tuhan tutup terus benda akhirat. Pasal apa? Duk tupu ke dunia sangat. Nah, berangan juga ada anak puang seorang ni nak natu ni, orang kaya gini. Berangan mak. Nak, kalau orang miskin minta ada orang pang Kalau hak gohik basikal nak pergi minta, mak dia kata mari lain tahun lain tahun mari. Faham? Motosikal tak terima dah. Motosikal lagi. Nah, kurang-kurang wajar. Nah, kacik kau dulu. Nak mikir dulu, istikharah. Mesti selalu. Ni ada gak ni, kita kawan ni masa ada. Nak kereta. Dah nak ocik bakal ada. Nak ocik ada kereta. Nak natu kereta besar. Kalau kita kaya pun, kita tak tunjuk kekayaan lepas dia, tak terima jadi natu. Kita kaya, juta-juta piti lampeng, tapi kita nak pergi nak minta anak dia, kita berlakon miskin. Nak, kita nak pergi risik, tak terima kau. Tak terima. Tak percaya buat. Kita kaya, kereta 5-16 buah, syarikat ada 7-8 buah. Kita nak pergi minta anak dara orang, kita cari orang dakar hak buruk sekali dalam kedai buluh. Hak bila nak isi minyak, akak dengan kosi-kosi cabut ni. Faham tak? Kosi dah lah balut dengan supik kecing. Nak, pinjam kereta tu. Nak, dia minta anak orang, main kapas. Tembok suti depan rumah. Kelong masak. Mak dia kata mak rempik mana pula beki betul. Nak mari minta anak. Nak. Mak dia tengok dah kot laku. Allah, mutu gini nak minta anak aku. Comel hak jual ikan mutu. Nak, dah. Walaupun kaya, tak percaya berlaku. Ni manusia akhir zaman. Nak. Dunia materialistik dia bagi. Nak, kebendaan menjadi sumber pangkat dan kemuliaan, kehormatan. Ni yang kata tok pekong, Tuhan dia harta benda. Dalam satu hadis Nabi kata likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhil ummah ad-darahim wa dananir atau kama qala. Tiap-tiap umat dia ada berhalanya sendiri. Umat aku tok pekong dia pitih. Tu sungguh hal ni. Learning kalau boleh pitih, dak pergi tengah tak apa. Kalau boleh pitih, dak pergi kat teru tak apa. Kalau boleh pitih, lawan Islam pun lawan. Betul tak? Tu kata. Tuhan dia pitih. Dia pergi jawab, "Man rabbuka?" RM Rabbi. Ringgit Malaysia, Tuhanku. Nah, jawab gitu agak gini. Maka bekerjalah mereka itu anak cucu dengan masing-masing lapak dan masing-masing cerdik di sisi mereka itu seperti berkebun dan meniaga dan pertukangan dan cari jalan dapat jadi orang-orang besar yang bergaji begiang-begiang. Nah, kalau main bola dekat garis bertiah balik, biar orang tak mau balik pun balik dulu, tak balik pergi surau pula. Ada you apa sebab besar itu? Tak. Pesan suruh belajar tinggi-tinggi dek, boleh jadi arkitek, doktor, duduk tak kursi musing, kepala pun musing. Pak tu pesan boleh pakai kereta besar, mak bertupang bangga, pak tu lah. Boleh gaji besar gini. Anak aku tu pergi universiti lagi. 1,600, kurang 300 bagi aku. Mak berangan dah, boleh dah tukar gelang. Nak, dia ni nak terbit dah tu, doktor tu. Nak, berangan, duk berangan gitu. Lepas tu bangga pula dengan orang.
Tak bangga-bangga pula depan orang. Anak orang lain tak ada universiti. Anak dia seorang dalam kampung tu. Oh, tak ada apa-apa kan. Nak. Sebut semua anak. Nah. Anak kita nak balik ni, anak universiti ni. Tu yang sembelih ayam ni. Kerek ni. Nu nak cik hati dengar. Dah anak dia mana ada seorang universiti. Pula hingga belaka 3 beradik. Tak. Nampak? Ada pergi kuda. Beginilah jua. Kalau kita tengok pelajaran kita duk buang masa itu puluh-puluh tahun, belah-belah tahun, kita tak guna skepem pun. Tak, dah kita senang ni benda lain. Benda lain senang. Tuhan dia atur dah. Bila 4 bulan dalam kandungan mak, tulis dah. Uktub rizqahu. Tulis banyak mana rezeki dia. Hak tu lah berjalan. Nah. Beginilah jua bercakap-cakap dan masyuarat dan berbuah-buah. Hak tu ada cakap. Cakap habiti. Ha cari makan, ha nak senang. Cara ni, ha internet. Ha sahang nak suruh banyak boleh. Oh, kalau ngubur 4,000 boleh banyak ni. Hak tu dia cakap. Kalau tak cakap hati tak cakap Quran lah. Cakap habiti ha. Nah, dia panggil seking cepat basah. Nah. Kaya 2 ekor hak dia masak teri binal bau. Nah. Dalam ni kena fatwa pula haram belaka. Hak dalam internet belang habis muka-muka. Nah, Datuk Imam masuk tak? Datuk Imam masuk kata Imam sini. Tu Imam masuk juga. Sahang tak tahu haram ke halal masuk. Tak tahu haram halal, haram masuk. Dia gitu. Nak tahu kena cerak. Tak tahu bini orang ke tak, haram pinang. Dia kena gitu. Dia kena bersih tu. Jangan sakok baru lewat kerja. Masuk satu-satu pekerjaan nak tahu dulu baru lewat. Dan berangan-angan mereka itu dengan hal tidak sedarkan manakah bekal bagi 2 negeri lagi yang mereka itu lagi akan berpindah dan beralih kepada keduanya negeri, iaitu alam barzah dan alam kiamat, dengan tidak syak. Memang tak syak dah akan balik kepada alam barzah, balik mati, orang pergi kubur belaka, tapi tak sedar, tak ada bekal. Barang yang nak bawa tinggal, barang yang nak tinggal bawa, cari. Orang kata kurang sara. Ataupun syok waya, ataupun 3 suku. Barang yang nak bawa tak cari. Barang yang nak tinggal cari. Tak apa sara panggil. Kita perjalanan jauh, perjalanan akhirat. Bukan boleh U-turn, satu one way street, satu jalan saja. Tak boleh U-turn lah. Benda Sabah kita nak bawa dengan bekal dunia ni, tamu-tamu harta nak bawa ke alam barzah. Tu nak tinggal. Dan yang cari macam nak mampu, bodoh. Dia gitu. Bodoh benda, bodoh kira. Bukan otak bodoh. Bodoh kira cara. Dah kalau cari banyak dalam dunia, akhirat pun ada bekal, tu cerdik. Tapi payah nak buat gitu lelah. Nak adak dua-dua, nak senang belaka. Payah. Tepat nak pergi ke alam barzah, nak bawa dengan TV, dengan apa, dengan peti sejuk, dengan harta benda, tu dah awak tu. Macam orang nak pergi candak tau. Nak pergi candak, mesti kita bawa ke kapang untuk candak sutung. Orang bawa serai, orang bawa candak, bawa tasi, bawa kuih makan. Takut lapar perut. Bawa sarung tangan ke apa, bawa spirit. Kalau seko ni bawa raket badminton pergi candak. Bola 2 teh. Dia agang motor kata budak ni ngisak. Budak molek. Tak apa bawa raket. Jadi kita gitu lah. Nak bawa barang-barang hak dak boleh nak guna skepeng. Nak tolong kita pada akhirat. Kan barang tinggal kan tu. Dan tidak dilamba-lamba. Apa yang tak mau berlamba? Berlamba lah benda akhirat. Sebab tu bila imam itu adil, pemerintah itu adil, dia nombor 1 dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Tak tengok lagi orang lain. Pasal keadilan pemerintah akan menyebabkan manfaat yang menyeluruh seluruh negeri. Semua orang rasa. Kalau kita adil dalam rumah kita, dengan anak ini kita je dapat rasa keadilan kita. Orang sebelah tak rasa. Tak.
Tapi kalau pemerintah adil, semua orang mengecapi nikmat. Senang lenang, aman damai dalam negara. Betul tak? Sebab tu bila dia pemerintah ya tidak adil, maka dia dulu sekali disembang masuk dalam api neraka pasal melarat dan mudaratnya bukan anak dia saja, habis rakyat. Sebab tu apa benda ni, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada zaman dia, anak-anak rakyat negeri dia berlomba-lomba buat kebajikan. Berlomba buat kebajikan, berlomba mengaji, berlomba mengapa, berlomba macam-macam buatlah, tanding benda-benda kebajikan. Pasal apa? Pasal Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang suka pada benda-benda kebajikan. Dia ngikut selalu dah. Nah, bila pemimpin suka joget, rakyat habis joget belaka. Tua muda joget. Pada dalam TV, tak cukup dalam TV, buat mari pulak patah main. Pasal apa? Pasal pembesar berakhir ke benda bahan lara. Tu. Nah. Tu yang kita nak suruh tukar. Nah. Tak tukar dia tak apa, tukar sistem. Dah biarlah mu kekal duduk atas kursi jadi Perdana Menteri tak apalah. Tukar, buang sistem teruk ni. Bubuh sistem Islam. Nah, bukan kita nak duduk atas hangat. Nah, dia gitu. Cobalah baca pula 2 baris syair Melayu ini. Ghalib duk ikut akan nafsu dengan hawa dari masa tubuh muda sampai tua. Gitu. Nafsu lah kita. Nafsu ni kalau kita turut, lesu kita. Kalau kita ikut, masuk neraka kita. Tu nafsu. Kenapa nafsu? Nafsu ni keinginan diri. Diri nafsu. Hawa tu penyakit berat. Nah. Di tengah sedak tiba-tiba terkejut mati kena azab, barang dunia tidak bersekali. Tu. Ikut ke nafsu. Nak banyak, nak hebat. Nak. Siapa tak dah semayang 5 waktu asal 50. Nak, kurang 5 waktu. 5 waktu tak sembahyang juga, tak dang. Nak dang mana? Sibuk. Banyak hal begitu begini. Boleh tahan lagi tak dang sembahyang. Orang sembahyang dia marah. Ada tak? Marah orang ngajar, marah orang ceramah, marah. Nak, tu jahat tu. Tu anak-beranak malakmu. Dia dah lah tak semayang, dah lah tak dengar, dah lah tak mengajar, marah orang tu. Orang marah lah benda buat maksiat. Tak. Siang tengok keadaan orang ni. Sesak sungguh. Bukan barat dah, selatan terus. Tak sesak apa-apa lagi orang ngajar marah. Marah orang ngajar. Orang nyanyi tak kau. Nah. Dia lawan orang buat ngajar, dia buat nyanyi. Ada satu tempat tu kita buat kuliah bulanan. Dia buat pancaragan. Suruh budak-budak main. Lawang kuliah maghrib. Nah, tu imam ada lama tu imam. Dia boleh beli belaka. Dia tambah budak-budak pergi dekat kuliah. Nah, dia buat main. Dah orang ke persik. Kalau gitu tak payah katik Hukum ke daun pisang, beranyuk bolaya. Kira dia nak muri orang pergi, dia buat makan. Tak berjaya buat kubirang, buat makan tak. Tiap-tiap kali kuliah maghrib nak start, dia buat makan di masjid. Kuliah kita surah, dia buat masjid. Supaya budak-budak tertarik pergi kat makan. Lalu budak-budak pergi ambil makan, pergi dengar surah pula. Jadi dah kita nak buat dah dia. Tapi tetap cubalah. Ni teruk ni. Teruk. Maka nyatalah bagi yang berfikir banyak orang-orang yang pesing ini bodoh kira. Diulang kali lagi. Kalau duk nampak duk cari senang saja, tak cari akhirat, bodoh kira dah. Dalam satu hadis daripada Asma bin Umais radhiyallahu anha, Nabi pernah bersabda,
bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiyal maqabira wal bila au kama qala. Sejahat-jahat seorang itu iaitulah yang lalai dan alfa, tak cara benda-benda agama, yang melupakan kehidupan di dalam kubur dan hancur leburnya jasad dimakan tanah. Kita kena ingat lagi. Sebut lala dunia, lala akhirat. Dunia kau tak lala, orang berhati-hati sama, cari piti sama. Nak dekat nak cukup pulang pandai nak cari piti ni, nak bayar pi ni, nak cari duit ni 20 riyal ni, nak bayar air pula ni. Ni nak bayar bank sekolah, pandai belaka. Tu kau tak lala tu, cerdik belaka tu. Tapi akhirat orang lala. Lala. Anak lala, pok lala, mak lala, cucu lala, toki pun lala, habis stay kapung dia molek. Sekapung. Nak. Dan mendapatkan sesal yang besar di akhirat kelak. Akhirnya menyesal. Tapi sesal di kemudian hari tak berguna. Bila hari kiamat paling ramai menyesal. Batu setengah daripada nama-nama kiamat, yaumul nadamah, hari penyesalan. Maka hendaklah kita kesemua masing-masing jaga diri supaya tak jadi semacam ini. Janganlah kita jadi macam pok-pok bahan lara ni. Nak, bukan kata lara daripada akhirat saja, lawan Islam terus. Nah, ada squad pula, squad komando ada pula lagi, squad komando, komang spanado. Ada lagi tu big lagi. Nah, squad atu ada ke? Tak nampak tengok macam-macam squad. Tujuan dia satu saja, jangan Islam berkuasa di muka bumi. Allah Rabbi, kena laknat habis pok-pok ni. Lepas siapa golongan-golongan yang memberi pertolongan supaya tidak tertegaknya Islam di bumi, supaya tidak terbelanya Al-Quran dan hadis, supaya tidak berjaya ditegah segala kemungkaran. Golongan-golongan ini bila tanam kubur, roh tidak diterima ke pintu langit. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Tu ayat Quran. Sesungguhnya golongan-golongan yang mendustakan kebenaran kami, tolak hukum Quran, tolak ulama, mempersendakan halal haram, mempermainkan nabi-nabi, nganjing dengan tutup guru. Ini golongan ni. La tufattahu lahum wastakbaru anha, sombong pula, gong pula. Nah, sombong pula dengan orang alim, dengan tok guru, dengan ustaz, sombong. Dengan orang masjid, dengan surah, sombong. Dah boleh faedah apa? La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka pintu langit kepada mereka. Dua perkara naik ke langit. Yang pertama doa, yang kedua roh. Sebab roh orang yang beriman bila mati dinaikkan ke langit. Betul tak? Hak ni tak naik. Doa Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal takabur daripada Islam. Takabur dengan Quran, takabur dengan sunnah, takabur dengan orang yang nak menjalankan Al-Quran dan sunnah. Bila dak naik ke langit, ulama-ulama kata dak main kubur itu roh. Jadi atu pocong, jadi toyo, atu kopek, Dracula, Pontianak, ngosek gitu main biar-biar rok. Nak. Tak naik ke langit. Nah, roh jahat. Jumpa lagi roh. Waktu Tok Imam dah ada. Tok Imam sapuk datu semalam. Atu ni, atu hadari. Nak tolak Islam jadi atu, mati. Dah bila-bila ke mana? La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dapat masuk dalam syurga sehinggalah seekor unta boleh masuk dalam lubang jarum. Kalau unta boleh masuk ke lubang jarum, pok-pok ni boleh masuk syurga. Jadi pok-pok ni kalau berasa nak masuk syurga, cari unta seekor.
Buat lawan Islam, lawan tok guru, lawan ulama. Kalau berasa nak masuk syurga, cari uta sekor. Buat kana? Rodok kot lubang jagung. Tak usah jagung hak ni tiala lah, ambil jagung hak jari beras. Jari guni beras. Rodok biar sekor masuk kot tu. Kalau telur, yahoo, kita boleh masuk ke syurga. Tapi siapa mampu pun takkan masuk. Tak usah kata uta, lubang hidung uta tak muat nak masuk kot tu. Tak. Maknanya tak ada cang masuk syurga. Patak neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Orang-orang yang cenderung hatinya tangan tak kerja lagi, kaki tak manjat lagi, mulut tak sokong lagi, hati tamilu, cenderung pasti masuk dalam api neraka. Dia gitu. Datuk Imam ngetutuk imam, ngetutuk bila jadi ayam pusing. Ada masalah. Bapa ulama tu hambu dalam api, dah kalau tu bilang dia ingat nak sama telah pula daripada jumlah orang-orang yang dikatakan liputi. Benda liputi. Liputi tak tahu ke mana hala. Kerana panggil ngi puting. Gi mari tak tahu benda. Gi mari orang panggil liputi. Orang tani panggil liputi. Tak tahu gapo dah. Tak tahu benda. Tak ada manfaat sikit. Dak muda ni orang tak kena pula 15 buah, lipat balik 80 buah. Tak kena pula tayar congek belaka 15 buah. Tak kena pula 13 buah. Nah, kereta pula yu 15 buah kono. Yu berapa ni? Skuter mari pula set tu tak kena pula. Tu li putih. Sibuk berdoa kan. Pasal orang bodoh gitu. Nak Cina kau dah jangan untung. Si minyak. Tapi keladar dia dah, jaket hak dia dah, motor hak dia dah, enjin hak dia dah, beki kat dia pula, minyak habis, barang dia habis, lecing. Tak? Nampak? Gitu. Putih. Mati sekok, nyak. Gitu. Dia tak bisi bangun. Dia tak macam ke gunung berapi kalau orang mati, nyak. Mati malam, orang budak sedok. Nak, pagi orang menawak boleh 5-16 orang, pukul 10 selesai. Pukul 12 kawan balik kerja, mati lah. Mana? Sipang. Belum bermutu malam. Nak. Gitu. Niat gitu. Bukan kata mati ni payah, kena panggil, kena PBB apa semua, nak keresah mati, lepas tu nak pergi tengok kubur, kena jemput jasbuh apa semua. Tak, niat. Sekor lagi senyap. Dah tak ada kurang orang. Kau kurang. Nah. Kayak kapang, ada juga ada pasal. Tamu-tamu nak apa meter? Ada juga lah ke dah. Tu kata pepatah Arab, kamin fata yumsi wa yusbihu amina wa qad nusijat akfanuhu wa walam yadri. Betapa ramainya orang muda-muda jatang tina berseronok pagi petang, tak kening. Padahal kain kapang mereka telah siap ditenun. Ada jual kedai dah nak berapa ela, mereka tidak sedar. Siap lah ke? Kau dulu lambat kau dah. Learning package. Dia ada package mati. Cukup cepat dan ekspres. Ada belaka. Atas sebeng sekereta package ada belaka. Khanda ada, batu nesang ada. Kikirang ada, kapur waruh ada belaka, daun bilara pun ada belaka. Siap belaka dengan kain kapang dengan apa. Siap sebetul ya. Mari mandi jiru-jiru bebek kurang baru puak siap. Panggil mayang Allah Akbar Allah salam. Habis pun bawa. 5 yang Tok Imam 20. Bagi surat. Habis. Gitu. Dah senyap lagi. Malah karang dengar lah. Tapi tak boleh nak lapar. Bergeleding tang di muka laki. Lari 7 lakau. Lepas tu Nabi kata istaghfiru li akhikum, jangan balik lagi ni walaupun baru sudah tanang. Tolong minta apung banyak-banyak ni saudara kamu ni. Fa innahu al'ana yus'alu, kerana dia tak lama lagi akan kena tanya. Tanya? Tanya benda, tanya akidah. Bukan tanya Terengganu lawan Johor apa kosong. Tu dah tanya tu. Tanya akidah. Nauzubillah min zalik. Orang-orang yang pertengahan bekerja mereka itu di atas dunia ini sama naik
yakni dunia pun pisah mereka itu. Kita berhenti kat tu ya, kerana banyak soalan. Wallahu a'lam. Ui, panjang ni. Dalam kuliah masjid lama berserah Kuantan, Ustaz menyebut 6 golongan kita boleh umpat dan cela. Soalan, tolong jelaskan 6 golongan tersebut. Baik. Baik, ada 6 golongan sungguh. Dah? 6 golongan tadi saya sebut. Yang pertamanya, dalam bab kita nak buat report di balai polis. Polis kata, "Guana cerita ni, si pulang ni bini-bini kita khabar dia, kok jahat dia." Kalau dengar yang marah kok. Marah tak? Tapi tak bersalah kita. Tak berdosa di sisi syarak. Padahal sebut bukan dia dah. Yang kedua, suami isteri nak pergi kepada qadi, nak terangkan keburukan suami kerana nak mohon fasakh. Tak, sebab nak terang mesti suami dia marah. Nak cerita buruk suami, boleh tak? Boleh kepada qadi. Pasal bila sahih, tak cukup apa semua baru boleh fasakh. Nak, maka dia cerita suami kita begini-begini buat benda tak molek. Kalau suami dia dengar marah, dia panggil ngumpat. Tapi mengumpat itu harus pada syarak. Yang ketiga, kita sebut nama orang yang huduh. Tuan dia kalau dengar marah, tapi terpaksa sebut sebab nak cari rumah dia umpamanya. Tak, kita ingat nama apa, nama Yusuf ke? Tak, tapi tak ingat Yusuf mana-mana. Kat mana kat rumah Yusuf? Orang kampung kata Yusuf mana seorang. Kampung ni 14 orang Yusuf. Hadari 3. Yusuf mana? Dia tak ingat Yusuf saja. Ingat Yusuf dah buluh. Ayo. Ada segi ingat tapi geloran buruk. Takut marah. Dia tak mau kata tu, dia kata orang lain tu. Yusuf kaki 2. Boleh cuba kaki 2 belaka. Akhir-akhir Yusuf buruk. Kapo je kaki. Dia kena. Faham? Jadi kalau dengar di Yusuf marahlah Yusuf ni kerja dia jual beruk. Dia jual beruk, semen sekali ambil atau kat subsidi tu. Tapi dah tak ada arah. Bila sebut hak udah belakang tu, orang pun tunjuk tu rumah dia tu. Hak cat atap biru, tiang biru, tangga biru. Tu lah. Tu dia. Yang keempat, orang yang melakukan kezaliman, melampau-lampau. Yang kelima, orang yang melakukan maksiat dan bangga dengan maksiat. Nampak? Dia bangga dengan maksiat. Bila tak menusuk, seperti melakukan orang penari-penari ni, kalau ramai dalam TV berjoget pagi, petang, siang, malam. Kita kata bahasa tak pakai hari ni, tak salah. Tak, tapi dia dengar arah. Kalau kata tak pakai, pasal apa? Dia tidak ada maruah diri. Ada pun orang yang buat benda yang salah, tapi sembunyi belakang orang, dah ngumpat. Dia agak puang. Duduk dating bawah pokok guru patah. Orang mari pu lagi tu, takut orang tengok. Tapi kat depan orang, action pula, peluk pula depan orang, tidak ada lagi maruah diri. Nampak? Kalau nak panjang lebar, dalam kitab Siyarus Salikin, dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada sebut. Dalam kuliah maghrib surah 47, Ustaz kata orang lelaki tak kahwin pun tak apa. Bagaimana pula setengah pendapat? Setengah pendapat Ustaz dan orang kebanyakan yang mengatakan Nabi tidak akan mengaku maknya kalau tidak berkahwin dan dicela dengan berbagai celaan, seperti orang yang tidak ada matlamat hidup serta tidak sempurna hidup dan sebagainya. Tak ada lagi dalam hadis Nabi cela orang tak kahwin, tak ada. Ke ada hadis? Tak ada. Nabi kata an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah perjalanan aku. Maksudnya kalau kau nak dapatkan akan keserokan tubuh seorang wanita, nak berdamping dengan dia, maka nikah jalan aku. Barang siapa yang tak suka kepada jalan aku, dia berzina, falaysa minni. Itu tafsiran ulama. Ni ada pula orang kata barang siapa tak nikah, Nabi tak ngaku mak. Ada. Pak mari hadis. Ada. Lepas tu ulama buat penjagaan. Kalau gitu Imam Nawawi, Nabi tak ngaku mak. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tak nikah.
Nah, berapa dia beci nikah tak ada, sibuk. Dah tak ada matlamat itu lah. Tak ada matlamat mana? 300 jenis kitab tinggal. Nah, kitab majmuk saja seguni jalu. Tu baru satu jenis. Ramai ribu juta orang boleh tupang dengan sebab dia tak nikah. Nah, bukan tak ngaku mak. Orang yang tambah nikah tapi mengambil keseronokan batang tubuh wanita dengan jalan sekedudukan, dengan jalan zina, walaisa minni, bukan umatku. Satu lagi tafsir ulama, orang yang tidak kahwin, dia tidak menjalani satu sunnahku, dia luput fadilat sunnah ni. Tu betul tak? Ni Nabi tak ngaku mak, bukan umat Nabi. Ramai ulama tak jadi umat Nabi. Tak benar. Nah. Tolong beri penjelasan, saya bingung. Muzik atau lagu ada kalanya dia haramkan oleh syarak dan ada kalanya dia halalkan oleh syarak. Panjang ni din, banyak. Tengok. Cikgu ke benda ni? Gahin nulis kat ni. Tapi biarlah, tak dang kita buat pergi bulan depan pula. Dia panjang perbahasan ulama ni tentang halal haram dan jenis-jenis muzik ni. Memang banyak khilaf di kalangan ulama. Jadi kita jawab pendek je malam ni, natijahnya walaupun berlaku khilaf tetapi ulama buat khulasah. Umpamanya Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi disebut dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam. Nah, maknanya alat-alat muzik begini bila melalaikan, bila memuja-muja kaum perempuan, menaikkan nafsu syahwat dan menyebabkan jadi tertinggalkan kewajipan ataupun gugur maruah ataupun bercampur mukhalatah laki-laki dan perempuan ataupun orang yang leka dengan sebab muzik kita itu, maka tak dapat tidak daripada haramnya. Dia gitu. Apa hukum jika seorang itu minat dengan muzik saja tanpa lagu, bass and Twitter saja? Sanilah. Ambil atas kau ulama kata boleh. Padang-padang patut je lah. Padang-padang patut. Jangan lebih daripada hak. Tak siapa menjadi mengkeraskan hati kita. Bab muzik ni Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, Imam Hanafi, dia buat kajian. Dia boleh mengkeraskan hati. Kalau banyak sangat jadi pada-pada. Bukan tak boleh, pada-pada. Kalau nak kata haram kan ada juga, tapi ada ulama kata tak ada nyanyian perempuan boleh, tetapi memada dengan sedikit, jangan memperbanyakkan. Dia nak dengar bass saja. Dung 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 dalam tidur gitu. Bangun esok dengar Twitter pula, kecil tidur pula. Tak percaya kat budak ni. Memakai serban kopiah hukumnya sunat. Apa hukum memakai topi kobo atau topi sudu? Baik. Serban kopiah hukumnya sunat. Pakai topi kobo. Tujuan apa pakai topi kobo, pakai topi sudu? Tujuan nak berbangga-bangga? Haram. Tujuan kerana panas, pakai. Tak ada masalah. Kau ya, ada ulama kata harus. Dan cepia awak kata haram tu waktu topi upacara kematian agama Yahudi. Topi sudu tu dikiyah saja. Tak kuat mana lagi. Tapi pakai nak bangga-bangga. Pakai kerana buat kerja. Panas hangat, ambil topi sudu pun depan. Duduk ngai tergiri kan, duduk atas unjang. Panas benda tu lah. Pak mutu paper baru boleh kemarin pagi. Mana dah buat tak? Jadi pakai topi sudu dulu. Hak dia nimbang atas dahi. Orang pun tak nampak yang pakai darat dah. Panas tu. Ngai khisi bersama tu. Tak ada arah. Tengok, ada topi sudu. Pakai. Ada masalah. Dalam kuliah maghrib surah Al-Falaq golongan bila ustaz kata ada juga wanita yang ditalangi haid setahun sekali atau 2 tahun sekali. Soalan bagaimana cara eddahnya jika berlaku perceraian? Adakah dikira 3 kali suci juga kerana terlalu lama? Baik, sebagian daripada ulama mazhab Syafi'i apabila katakan haidnya berselang terlalu lama maka dikirakan dengan adat perempuan yang lain, kebiasaan. Tetapi pendapat yang lebih kuat, tapi itu pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lebih kuat iaitulah mengikut haidnya sendiri. Setahun dah. 2 tahun dah. Tapi lama dah. Jeng bayar 600 bulan. Mampu ratus lagi. Gaji 400 je KK. 2 kahwin dia ada situ. Selepas berkahwin dia 2 bulan, seorang wanita telah melahirkan anak perempuan. Anak itu dikira anak di luar nikah.
dan bayi itu hidup dan sempurna sifatnya. Soalan, bagaimana hukum perhubungan anaknya dengan suami perempuan tersebut? Adakah dikira mahramnya juga? Apakah suami perempuan tersebut boleh berkahwin dengan anak perempuan itu apabila dewasa nanti? Jawabnya, tidak boleh berkahwin dengan anak perempuan itu. Kerana bini dia ada anak luar nikah, tak boleh berkahwin. Kerana anak luar nikah itu adalah anak tiri dia sendiri. Mana boleh kahwin dengan anak tiri kita? Anak luar nikah tidak dibingkan kepada bapa zina, tapi bingkan kepada mak. Nabi kata al-waladu lil firash. Anak itu bing mak, bukan bing ayah. Nah, kita kahwin dengan mak, dah anak dia, dah anak tiri kita. Dah kita boleh kahwin dengan anak tiri? Tak boleh. Mahram kita, mahram Quran. Nah, jadi rabibah, anak tiri. Anak isteri. Dah kita jimat dah mak, dak jimat mak lain. Bila kita kahwin jimat mak, dah dinikah dengan anak. Tapi kalau kita kahwin dak dan jimat mak, tengok kenal anak pula, aku tak boh, anak mu comel kepadamu. Dia pun cerai, nikah dengan anak. Tak ada masalah. Tapi dah bisa jimat dah mak, anak dia menjadi anak tiri. Apa hukum memukul kepala ikan supaya memudahkan kerja menyiangnya? Cuba Ustaz jelaskan. Adakah sah semayang seorang pesakit asma ketika semayang dia menggunakan alat sembur ke dalam mulutnya? Baik. Ikan lambat mampu, dia katok kepala kelepuk mampu. Nak pasal apa nak siang derah? Kerana nak derah. Jadi hukum katok kepala ikan dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan. Tetapi mestilah dengan pukulan yang satu kali kalau boleh. Nampak? Jangan buat bibir kurang. Katok kuat, biar mati selalu. Dibolehkan membunuh, ada tujuan. Nabi kata iza qataltu fa ahsinul qitlah. Apabila kamu nak membunuh perkara yang harus ada syarak, perbaikkan kelakuan bunuh. Dalam bab ikan ni yang paling cepat mati iaitulah sembelih lah. Lepas tu sunat sembelih ikan yang payah mati dah. Sunat sembelih. Ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, sunat sembelih ikan yang lambat mati. Kita ngai boleh ikan yuso, ikan suji 160 kilo, 2 jam baru mampu. Nyaknya dak, klek duk atas dek. Sedangkan kita ni dianjurkan dengan kasih sayang. Waktu ulama kata sunat sembelih ikan. Tujuan kerana nak memudahkan cepat mati, tidak terseksa kepanasan matahari dan seumpamanya. Adakah sah semayang seorang lelaki asma ketika semayang dia menggunakan maknanya alat sembur ke dalam mulutnya? Baik. Jikalau masalah menggunakan inhaler ni, jikalau tidak ada waktu yang sunyi daripada lelah, maka dimaafkan dak batal walaupun dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau lelahnya sekejap, maka kita masukkan inhaler batal. Kalau siapa ke dalam rongga tekuk. Sebab dia ada boleh berhenti batal dulu semayang, dia pun sedup kaki semayang pula. Tapi kalau jenis kakak lelah, tak ada masa sunyi, habis meliputi satu waktu semayang, maka dalam masalah seperti ini dia sedup dak batal semayang. Puasa dak batal puasa kerana tidak ada masa rest. Apakah hukum bila kita menghadiri majlis kahwin yang ada nyanyian? Nyanyian itu dengan memasang kaset saja. Tengok atas nyanyian lah. Kalau nyanyian perempuan, maka hukumnya kalau benda itu bukanlah menyebut perkara yang baik, maka haram. Kalau menyanyi macam sekarang, nyanyi modernnya orang perempuan, haram kita pasang pada majlis-majlis seperti ini. Kalau orang lelaki, makruh kita pasang. Melainkan harus pada nyanyian-nyanyian yang memuji-muji agama, yang berkait dengan hukum-hukum syarak, memuji-muji Allah, memuji-muji Nabi. Itu harus. Pasang kaset saja. Tapi kalau kita pergi hadir, hukumnya harus kita hadir. Boleh kita pergi makan dan kita cepat-cepat balik. Kerana majlis itu tidak baik. Cuma ulama kata kalau ada nyanyian-nyanyian yang haram, tak wajib kita hadir. Pasal asal hadir walimah ni wajib. Tapi dah ada nyanyian, tak wajib hadir. Kalau nak hadir juga, tak berdosa. Yang berdosa tuan rumah. Jadi pasang kaset orang nyanyi wah. Kita makan lebih kurang, kita tembak. Dah ya salam dah. Pasal ada nyanyian. Untung dah 5 riyal. Bila kita pergi semayang di masjid berjemaah sedangkan saf sudah penuh, soalan saya, di masa manakah harus kita cuit makmum depan selepas sebelum takbiratul ihram? Kalau kita pergi depan dia, kita pergi semayang, saf telah tertutup rapat, maka ulama kata kita takbir dulu baru cuit orang depan. Jangan cuit dulu, haram, ganggu orang semayang. Tak boleh kita tak mari-mari terit orang. Mana boleh?
Seorang sedang solat, kita nak ikut, kita kena cuit tanda jadi imam. Saya keliru, tolong jelas sekali lagi. Ni cuit kat ni. Set-set cuit saja ni. Mak lempik ke apa tanya ni? Hak tadi nak sah benar, nak sembahyang, cuit orang depan, hak tu sunat. Ni dah ada hadis Nabi SAW. Dah. Hak ni dia sembahyang seorang, mari seorang lagi nak buat imam duduk tepi dia, dia pergi cuit. Ni tak ada ulama kata. Ni rekaan semata-mata drama swasta, tak ada kena-mengena hak hidup mata yang telah mati, tak payah cuit. Tidur sebelah dia takbir kuat sikit, Allahu Akbar. Ada orang ikut aku. Pasal apa? Pasal imam tak wajib niat jadi imam pun. Dia tak sedar pun tak ada masalah. Nak khabar benda. Banyak orang pergi cuit. Buat itu. Serban besar aku. Nak ngaji. Jangan cuit, tak boleh. Cuit masalah kita nak pergi soft penuh, duduk belakang seorang makruh. Lepas takbir cuit supaya kita duduk dua orang dapat satu soft. Dua orang dikira soft, tak makruh dah. Tapi kalau nak ikut imam tak payah cuit. Tapi kalau nak cuit atas bahu lah, jangan pinggang. Berlewat kawan tu. Dia buat sini. Ada memang bunyi. Batal mayang. Nak. Berat nak. Benar atau tidak jika seorang itu terlalu baik, rapat atau berbudi kepada ulama atau ustaz akan dapat pertolongan daripada mereka di akhirat kelak. Al-Imam Al-Qurtubi menyebut di dalam kitab beliau Tazkirah dengan tahqiq daripada beberapa orang ulama-ulama Mesir, bahawasanya di antara yang memberi syafaat itu ialah selain daripada Nabi, syuhada dan ulama. Orang mati syahid boleh memberi syafaat, ulama-ulama boleh memberi syafaat, iaitu ulama-ulama akhirat. Batulah kita berbudi dengan ulama-ulama. Ulama ajar kita supaya menjadi khodam bagi ulama. Kita jadi khodam untuk guru, khodam bagi orang alim. Sekalipun tok guru kita bukan tok guru besar, dia bagian ngajar tajwid kapung ni, tak apalah. Nak kita buat baik ke dia, belanja dia makan, kita tolong ambil air payang dia, nak roi ke dia, insya-Allah boleh memberi pertolongan kepada kita. Tu orang alim, tak nanti alim besar, tak nanti mujtahidin, bukan nanti jadi a'immah, bukan jadi imam mazhab. Tak, orang alim dengan ilmu akhirat, maka kita hendaklah buat berbudi, berbaik-baik dengan mereka, kerana ada hadis yang bertaraf hasan li ghairi yashfa'u yaumil qiyamah salasa. 3 golongan yang memberi pertolongan pada hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, yang kedua wasyuhada, yang ketiga wal ulama. Ulama-ulama. Disebut dalam kitab Kashful Ghummah, satu kitab Jawi tentang kejadian-kejadian hari akhirat, Allah memerintahkan kepada manusia supaya mana-mana yang ada mengenali ulama atau tutup guru dulu masih hidup dalam dunia, ada buat baik, ada pergi minum air ke dia, ada beri suap makanan dalam mulut dia, maka mencarilah ulama itu pada hari ini, dia akan memberi syafaat kepada kamu.